A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita mulakan kelas dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Join bacaan Yasin pagi tadi. Siapa yang join bacaan Yasin pagi tadi? Ada? Dari kelas ni ada? Ada? Oh, Akta. Awak join? Kenapa Kenapa Apa feedback dia? Kenapa susah nak join pagi? Tak bagi tahu je lah. Saya nak tahu. Saya join Yasin. Kenapa K? Saya join Yasin. Ini join Yasin. Okay, yang lain? Yang lain kenapa? Saya nampak Amar Hakim pun. Amar Hakim pun masuk. Okey. Kita teruskan. Pada hari ini dah ada dah buku teks? Alright. Buku teks buka muka surat berapa? Hari ni kita belajar tentang apa? Muka surat berapa? Siapa tahu? Tak tahu. Muka surat amalan pemakanan sihat tak? Sangat betul. Terima kasih. Tepat. Betul lah. Kan last week kita dah belajar tentang yang waspada selalu tu. Lepas tu kita dah buat latihan yang jangan jalan seorang-seorang apa semua. Cara-cara mencegah. Kan? So hari ni kan kita masuk topik yang baru. Betul lah tu, amalan pemakanan sihat. Muka surat 89. Okey, semua buka muka surat 89. Alright. So, apa yang awak tengok di muka surat 89 itu kita panggil sebagai apa? Piramid makanan Malaysia. Betul, piramid makanan Malaysia. Tetapi malangnya, okey, malangnya Dah lama. buku ini tidak diupdate. Ini yang lama. Tahu tak kita ada piramid makanan Malaysia yang baru? Tahu yang pinggan tu kan? Bukan? Okey, baik. Ustaz nak share screen. There you go. Aduh. Alright, nampak? Oh, nampak. Nampak tu? Cuma tak jelas. Ya, Ustaz tak zoom lagi. Sabarlah. Adik kan masuk dia tadi. Okey, ini adalah piramid makanan 2020. Nampak? Piramid makanan Malaysia 2020. Kementerian Kesihatan Malaysia, bahagian pemakanan. Okey, so yang ni Ustaz ambil daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Bukan daripada London ke apa ke, tak. Memang Malaysia punya. Cuma ini yang 2020 punya. Yang dalam buku teks tu yang 2010 punya. Okey, awak tengok beza dia. Tengok bawah sekali. Beza kat dalam buku teks awak tu. Dalam buku teks tu, bawah dia diisi apa? Roti, gandum. Tapi cuba awak tengok dekat yang baru ni. Tengok dekat yang baru ni. Yang baru ni apa? Paling bawah sekali. Buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Tapi Ustaz nak awak tengok betul-betul. Okey. Tengok dekat sayur-sayuran ni. Tengok ni yang Ustaz tunjuk ni. Dekat skrin. Sayur-sayuran ni. Okey. Cuba awak tengok. Berapa sajian? 3 sajian. Dia tulis 3 sajian kan? Cuba awak tengok dalam buku teks. Dalam buku teks dia tulis sayur-sayuran berapa sajian? 2 sajian sehari. Sayur-sayuran. 3 juga. Okey, cuba awak tengok pula buah-buahan. Buah-buahan dalam kat skrin, dekat skrin, tengok kat skrin. Okey, buah-buahan dekat skrin berapa sajian? 2
Dua sajian. Dua sajian. Awak tengok dekat dalam buku teks, buah-buahan berapa sajian? Dua sajian. Okey, maksudnya tak berubah. Dari segi sayur-sayuran dan juga buah-buahan, daripada piramid makanan 2010 dan juga piramid makanan 2020 tidak berubah sebenarnya. Tapi macam mana kedudukan dia tiba-tiba sayur boleh jadi paling bawah? Sebab kita kurangkan makan nasi, mi, roti, bijirin dan produk bijirin dan sebagainya. Okey, baik. Dulu, sewaktu piramid makanan 2010 dibuat, banyak makanan sihat di Malaysia. Roti-roti yang dijual sihat. Nasi-nasi yang dijual sihat. Tetapi semakin kita menuju ke arah modernisasi ni, okey, ke arah 2020, 2021 ni, makanan-makanan atau menu-menu yang dijual di luar di Malaysia ini makin tidak sihat. Rotinya ditambah dengan cheese, ditambah dengan coklat, ditambah dengan susu dan sebagainya. Okey, mi, daripada mi sahaja dia punya sos dia macam-macam sampai banjir, sampai dia tambah pula apa, segala benda lah ditambah pula ke atas tu, kan? Oleh disebabkan perubahan makanan, rutin makanan atau menu makanan yang viral di Malaysia, maka Kementerian Kesihatan tukar. Dia kata, okey, sayur dengan buah maintain sama. Cuma kali ni kita suruh rakyat Malaysia kurang makan karbohidrat sebab rakyat dah tak bekerja macam dulu. Dah tak bekerja buruh macam dulu. Kita banyak bekerja duduk, kerja depan komputer. Jadi memandangkan kepada majoriti itu, okey, sebab ramai yang hanya duduk dan kerja depan komputer, kerja dah tak berapa nak berat dan menggunakan tenaga, jadi kurang ambil karbohidrat adalah lebih baik. Okey, tengok perubahan dia Dekat dalam buku teks, karbohidrat kita kena ambil berapa sajian? Yang nasi, mi, roti, bijirin, produk bijirin dan lain dan ubi-ubian. Berapa sajian? 4 hingga 8. 4 hingga 8. Very good. Okey, tengok pula dekat skrin berapa sajian? 3 hingga 5 3 hingga 5 sajian. Yes, 3 hingga 5 sajian sahaja. Maksudnya kat sini yang berubah di piramid makanan adalah kita perlu mengurangkan pengambilan nasi, mi, bijirin, ubi-ubian daripada biasa, kerana perkara itulah yang sebenarnya mendorong kepada obesiti, lebihan tenaga dalam badan yang bertukar menjadi lemak dan akhirnya menyebabkan kita dapat obesiti tahap 1, obesiti tahap 2. Dulu, ni Ustaz nak cerita, dulu waktu Ustaz sekolah rendah, Ustaz boleh kira berapa orang yang gemuk atau kita panggil sebagai obes. Seorang daripada satu sekolah tu mungkin hanya ada seorang atau 2 orang macam tu saja. Yang lain, budak-budak lain, kawan-kawan Ustaz yang lain, semua fit. Maknanya semua kurus, tak kurus, maknanya semua sihat, cergas, berlari sana sini, panjat sana sini. Maksudnya cergas lah, cergas. Okey. Tapi apa yang Ustaz tengok, bukan sekolah awak lah, sekolah lain lah, sekolah lain. Sekolah awak semua okey, sekolah lain. Ustaz tengok sekolah lain, sekolah dekat luar-luar sana jauh-jauh tak tahu apa nama dia. Okey. Budak-budak kat situ, kan, majoritinya belajar darjah 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru sekolah rendah tapi dah pun menghidap kencing manis. Masalah obesiti tahap 2, gemuk. Baru sekolah rendah, Dan benda ini tak berlaku. Benda ini tidak berlaku 15 tahun lepas, tak berlaku. Okey, tapi benda ini semakin banyak berlaku pada tahun 2020 dan 2021. Ini bermakna makanan-makanan di Malaysia semakin teruk. Okey. Macam mana kita nak pastikan apa yang kita makan tu okey? Tipsnya adalah masak di rumah
makan makanan yang dimasak sendiri. Kurangkan beli makanan yang dah siap. Kurangkan makan makanan yang beli dah siap. Okey, cuba bagi tahu Ustaz antara makanan-makanan viral sekarang. Tak lah Ustaz. Saya tak makan kat luar langsung. Oh, memanglah kita sekarang tak makan kat luar. Yang biasa kita order suruh orang COD kat kita. Sekarang ni macam ada tak boleh sebut jenama lah kan. Tapi ada yang macam kek. Kek mak saya buat. Buat tak apa. Tu Ustaz kata tu dia lain tau. Dia sama kalau mak kita buat kek, kita tahu apa benda kita isi kat dalam. Kita kontrol. Kita tahu berapa banyak gula kita nak isi kat dalam. Tapi kalau sesetengah jenama di luar, katakanlah macam jenama Mimisu. Benda tu. Tak pernah dengar kan? Jenama tu lah. Tak boleh. Dia nak buat sedap, jadi dia terpaksa isi terlalu banyak gula kat dalam. Sebab bila produk tu banyak gula, customer akan jadi ketagih untuk makan. Gula menyebabkan kita ketagih. Sedapnya makan, tambah krim lagi, tambah lagi Nutella, buat pancake Nutella, tebal ni Nutella kat atas diisi. Mana tak sedap, memang sedap kan? Jadi even snack-snack macam tu pun lebih baik kalau kita masak sendiri. Okey, kita tengok pula piramid ni, balik semula kepada skrin. Okey. Seterusnya, atas daripada nasi, bijirin, produk makanan berasaskan bijirin penuh dan ubi-ubian, atas ni kita ada apa? Sini. Susu dan produk tinusu. Yes, susu dan produk tenusu. 2 sajian. Okey. Untuk yang ini, Ustaz memang suggestkan untuk awak ambil segelas susu pagi dan juga segelas susu malam. Cukup 2 sajian. Ustaz sendiri memang dah lama amalkan benda ni. Kalau awak perasan, Ustaz kan, awak perasan kat sekolah kan, badan Ustaz fit kan. Ustaz memang jaga badan. Okey, Ustaz memang jaga pemakanan Ustaz. Jadi Ustaz boleh suggest juga pada awak, dan benda ni memang betul dan benda ni awak buat dan senang untuk buat. Minum susu segelas segelas pagi, segelas malam sebelum tidur. Bangun pagi segelas susu, sebelum tidur segelas susu. Okey, susu apa? Soalannya susu apa? Siapa tahu susu apa yang sepatutnya kita minum tu? Of course susu lembu. Kalau ada susu kambing pun tak ada masalah. Okey. Okey. Susu kotak ke susu tepung? Okey. Cuba minum susu tepung, okey? Elakkan juga kalau awak memang nak amalkan benda ni, awak nak minum setiap hari. Okey, setiap hari. Jadi susu kotak ni kandungan gula dia agak tinggi dan juga mahal lah. Jadi kalau awak nak minum setiap hari, awak kena beli 3 hari sekotak, 3 hari sekotak, 2 hari setengah sekotak habis. Kotak yang besar 1 liter tu. Kalau betul awak ikut sajian dia. Jadi mahal. Kan? Susah untuk kita konsisten kan, susah untuk kita kekalkan amalan tu. Jadi Ustaz boleh syorkan adalah susu tepung yang berada di pasaran. Contohnya macam Nestle Everyday. Okey. Yang kita boleh minum hari-hari. Jadi segelas susu pada waktu pagi, segelas susu sebelum waktu pagi, segelas lagi bila? Malam tidur. Yes, malam sebelum tidur supaya perut kita sentiasa kenyang dan ada alasnya sehingga kita bangun esok pagi tu. Benda yang bising sangat tu. Siapa tu? Marahnya. Okey, seterusnya bahagian tepi ni. Tengok bahagian tepi ni kita ada apa? Tepi susu dan produk tenusu. Kita ada apa kat sini? Ada ikan, ayam, telur, daging. Yang kita panggil, kalau kita panggil sebagai apa tu biasanya? Lauk lah. Kita panggil lauk lah.
daging, daging merah ke, daging putih ke, ayam ke. Okey? Okey, jadi kat sini dia bagi tahu. Kita kena makan ikan, ayam, telur, daging tu satu sajian, satu atau dua sajian. Maknanya kat sini lebih kurang 3 sajian. Okey, kalau 3 sajian, kalau awak perasan, dia adalah lebih kurang sama jumlahnya dengan karbohidrat. Karbohidrat pun 3 sajian juga. 3 hingga 5 sajian juga. Jadi, kat sini, okey. Awak perhati pula, sayur-sayuran tadi berapa sajian? Baca ni, sayur-sayuran berapa sajian? Cakap. Sayur-sayuran berapa sajian? Sayuran 3 sajian. 3 sajian. Yang ini pun 3 hingga 5 juga. Lauk pun kalau kita tambah ikan dengan ayam ni 3 juga. Jadi, kita simpulkan bahawa kalau dalam satu pinggan itu, sama rasionya. Okey? Kalau nasi banyak ni, lauk juga banyak ni, sayur juga banyak ni. Itu adalah cara paling mudah untuk awak tahu makanan itu seimbang. Bukan sihat, seimbang. Pemakanan seimbang. Faham? Okey, di atas sekali of course kita ada lemak, minyak, gula dan garam. Ini semua yang menyebabkan makanan tu menjadi sedap. Penambah perisa. Tak ada orang masak tak isi garam. Tak ada orang buat air tak isi gula. Okey? Tanpa benda-benda ni tak ada rasa lah benda tu. Okey? Kecuali macam buah yang dah memang ada rasa dia sendiri. Okey? Masakan-masakan memang kita akan letaklah benda ni. Tetapi kita boleh hadkan, kita boleh kurangkan dia. Alright. Jadi, okey, Ustaz akan hantar gambar ni dalam WhatsApp kejap lagi. Stop sharing jap. Okey. Ustaz akan hantar gambar tu dekat link WhatsApp sebentar lagi. Dan Ustaz nak awak tulis dalam buku tulis awak. Tulis hari, tarikh, tajuk kita amalan pemakanan sihat. Lepas tu awak kena lukis piramid makanan. Tapi bukan yang dalam buku teks ni. Yang Ustaz akan hantar dekat WhatsApp kejap lagi. Okey? Boleh? Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Jangan salah yang dalam buku ni. Dalam buku ni. Lukis ke? Apa dia? Kena lukis ke? Yes, kena lukis. Ustaz akan hantar 2 gambar. Ustaz akan hantar gambar piramid makanan satu. Satu lagi Ustaz akan hantar gambar yang pinggan, ratio pinggan. Okay, so bila awak ambil apa-apa lauk atas satu pinggan tu awak tahu. Nasi sepatutnya banyak mana, sayur sepatutnya banyak mana, lauk sepatutnya banyak mana. Okay? Awak kena lukis 2 benda ni dan hantar pada Ustaz. Okay? Faham? Faham. Okay, kejap lagi Ustaz hantar Faham. Okay, jangan live lagi sekejap. Ustaz nak salin attendant ni. Ustaz, Ya? cara mana Ustaz? Ha? Sekejap. Oh. Tak, Ustaz tak bagi pun lagi benda tu. Nanti lepas live ni baru Ustaz bagi. Ustaz nak kena ambil Okey.